Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda filem biografi, jenayah, drama dari 2017 yang berdasarkan filem benar cerita, bertajuk Permainan Molly. Semasa pertandingan, pemain ski ais berlari ke bawah melalui cerun yang dilitupi salji. Molly menceritakan di latar belakang tinjauan untuk 300 profesional tentang perkara yang paling teruk perkara yang boleh berlaku dalam sukan. Sambil kuali skrin menunjukkan para hakim mengira markah pertandingan ski, Molly selanjutnya menceritakan bahawa seorang menjawab ia adalah tempat keempat dalam sukan Olimpik. Molly dipanggil untuk bersiap di atas dek. Dia menceritakan bagaimana dia telah berlatih sepanjang hidupnya semasa dilatih oleh ayahnya lari, yang hanya melihat untuk mencapai matlamat dengan mengabaikan sepenuhnya kesejahteraannya. Dia mempersiapkan dirinya secara mental sambil merenung kosong sambil mendengar ipotnya. Terhadap semua kemungkinan dia menyertai pasukan ski AS menjelang hari lahirnya yang ke-20. Ini adalah larian juara di Deer Valley, peluang terakhir untuk kesukan Olimpik. Molly menunjukkan teknik hebatnya sambil meluncur dengan pantas namun lancar menuruni cerun. Dia menerangkan betapa ironinya dahan pain yang sama yang membantu pemain ski pukul dia bermain ski dengan begitu tepat ia hanya menyentap pelepasan kunci skinya tidak kira betapa ketatnya terikat ia adalah. Ski terlepas sejurus sebelum tanjakan seterusnya, menyebabkan dia terbang tidak menentu di udara mendarat di atas kepalanya. Dia terhempas, orang ramai menjerit dan tercungap-cungap dalam tragedi. Juru kamera menangkap setiap detiknya. Sesiapa yang menjawab bahawa perkara paling buruk yang boleh berlaku dalam sukan ialah tempat keempat di sukan Olimpik, Molly menawarkan skru yang menggema kepada anda. Kuali kamera mengelilingi bilik dengan kotak berselerak di sekeliling menunjukkan sejumlah dia buku. Dia dikejutkan oleh panggilan telefon daripada ejen khas FBI, Tomasino. Dia diperintahkan untuk melangkah keluar dan mendekati mereka. Molly ditangkap dengan keras kerana jenayah tanpa kekerasan. Sementara itu, Molly pada masa ini mengimbas kembali bagaimana dia kelihatan marah secara tidak rasional semasa masa remajanya ke arah apa-apa secara khusus. Akhirnya, dia mendapat pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kelab mewah di Los Angeles di mana dia mendapat untuk melihat orang kaya dan terkenal. Dia mempamerkan tingkah laku yang bijak dan cerdik untuk meyakinkan orang ramai untuk berbelanja lebih. Molly akhirnya bekerja untuk Dean Keith yang dia. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Temui di kelab itu. Dean mula menggunakan Molly untuk menganjurkan permainan poker untuk orang kaya dan terkenal. Molly menyediakan bilik, mengalu-alukan pemain, dan mengambil daripada setiap seorang daripada mereka wang tunai $10,000. Di sinilah dia bertemu pemain X, yang akan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan Molly. Semasa permainan berlaku, Molly menyediakan minuman. Dia duduk di sudut menyedari dia baru mengira $90,000 dengan bilik yang penuh dengan bintang filem, pengarah, penyanyi rap, peninju, dan titan perniagaan yang telah mengabaikan sepenuhnya semua wang itu mereka terbakar melalui permainan kad. Dalam satu malam Molly menyedari bahawa dia baru sahaja mendapati dirinya tersepit di antara batu dan tempat yang sukar, memperoleh $3,000 dalam petua dan laluan bertentangan dengan ijazah undang-undang yang berjaya. Sementara itu, Molly menunggu dengan sabar di sofa pejabat undang-undang mewah tempat dia bertemu Stella, anak kepada Charlie Jaffe, bakal peguamnya. Charlie keberatan untuk menerima Molly sebagai pelanggan tetapi kemudiannya mendapati dirinya dalam kebuntuan, jadi dia bersetuju untuk mewakilinya hanya sebagai wakil kepada potensi tetapi berbeza peguam masa depan. Selepas perlawanan terakhir di ruang istirahat ular tedung, pemain X diselahkan. Menunjukkan kemahirannya yang luar biasa dalam poker, oleh itu kemandirian permainan akan sepenuhnya bergantung pada bagaimana pemain poker lain sentiasa mahu bermain dengan pemain X. Dia memperoleh tempat baharu, perjalanan baharu dan wang tunai $17,000. Tidak tergesa-gesa untuk sekolah undang-undang. Semasa Molly dan Charlie memasuki Dewan Keadilan, Charlie menerangkan bagaimana dia sahaja akan mewakilinya sebagai peguam ganti. Charlie tegang tentang sesuatu, sehinggakan dia terus bertukar tempat duduk dengan keselamatan duduk di sebelah Molly. Hakim Foxman perlahan-lahan memanggil defendan yang beratur di dalam bilik mahkamah. Apabila giliran mereka semakin hampir, Charlie berubah fikiran kerana hati Molly yang mulia. Charlie menegaskan dia adalah peguamnya. Semasa zaman remajanya, Molly teringat bagaimana adik-adiknya sudah menunjukkan tanda-tanda intelek dan kesukanan yang unggul.
Molly menganggap dirinya tinggi tetapi tidak faham mengapa dia selalu mengumpan ayahnya bergaduh walaupun pada waktu makan malam. Molly mengkritik bapanya tetapi akhirnya gagal apabila dia ditutup dengan nada tegasnya menunjukkan rasa hormat atau mula hidup sendiri. Tidak lama kemudian, di Los Angeles, dia telah menyimpan cukup dan telah melakukan bahagiannya untuk mengekalkan caranya daripada hidup terapung. Dean kalah kepada pemain X. Dia mengeluarkannya pada Molly dengan berhadapan dengannya dan memberitahunya bahawa dia tidak akan pergi lagi dibayar sebagai pembantu eksekutifnya. Semua hujahnya untuk mempertahankan haknya gagal. Molly tidak akan membiarkan ini berlaku. Dia menggunakan simpanan nyawanya untuk mengumpulkan tempat, sediakan meja, susun menu, sediakan minuman dan cerut, dan glamorkan dirinya sebagai persediaan untuk apa yang dia jangka akan menjadi pengganti malam permainan sebelum dekan memecatnya. Molly dipecat keesokan harinya. Dia tiba di Diens pejabat hanya disambut oleh Leah penggantinya. Dia berbohong dan menghantar mesej kepada Leah dengan maklumat hubungan palsu tentang permainan itu. Dia tiba di Hotel Four Seasons selepas mengumpulkan pemain untuk malam ini. Dia berjalan di tengah-tengah bilik dengan pakaian yang menakjubkan untuk memberitahu semua orang bahawa dia kini akan menganjurkan permainan itu sendiri. Molly menceritakan bagaimana ego pemain disuap dengan kemenangan, bersama-sama dengan perasaan melenyapkan pihak lawan. Molly meminta Jay untuk seminit masanya. Pemain X dilihat tertanya-tanya dalam sedikit cemburu atau mungkin iri hati mengapa Jay terpaksa diasingkan oleh Molly. Molly bercakap dengan Jay seorang diri untuk menerangkan bagaimana rockstar antarabangsa seperti dia akhirnya menjadi penyuap bawah jika dia terus bermain man dengan Molly. Pemain X berbincang dengan Molly bagaimana mereka harus meningkatkan kepentingan. Molly menyatakan bahawa terlalu banyak wang tidak boleh dilaksanakan. Pemain X mahukan persaingan. Donnie Silverman dijemput kerana dia mudah kalah kepada pemain X. Dia mengukuhkan penguasaannya kerana dia tidak begitu menikmati permainan tetapi suka menghapuskan pertandingan itu. Brad Marion dijemput kerana seorang pemain menjaminnya pemain poker paling teruk pernah hidup. Harlan Estes ialah kuda hitam yang dijemput oleh pemain X kali ini, kembali ke pejabat Charlie. Charlie menerangkan bagaimana 3 kumpulan mafia Rusia semuanya terikat dengannya kerana mereka semua bermain dalam permainannya dan dia melanggar perlembagaan dengan mengambil sebahagian wang periuk. Mereka terlibat dalam perdebatan tentang mengapa Molly perlu menyerahkan cakera kerasnya kepada Charlie. Charlie akhirnya meyakinkannya bahawa dia boleh dipercayai dengan memberikan telefonnya sebagai leverage. Setakat ini di Los Angeles, Molly menceritakan bagaimana Harlan bermain dengan begitu baik pada mulanya sehingga dia telah dirobohkan oleh pemain paling teruk dalam permainan, Brad Marion. Dia tidak kehilangan banyak, tetapi dia tidak dapat mengatasinya dan terus condong dan mula kehilangan besar coretan. Pada ketika itu seluruhlah tahu bahawa Harlan yang tidak dapat dikalahkan sedang berdarah dan semua orang mahu masuk ke dalam tindakan. Dia terus membeli semula, Molly, dengan mengandaikan dia mempunyai wang, meletakkannya pada tabnya. Di tangan terakhirnya Harlan kehilangan periuk besar $750,000 terhadap royalti dan tersentak peniaga. Dia kemudiannya mengaku bahawa dia tidak mempunyai $1.2 juta untuk membayar Molly. Pemain X mendedahkan bahawa dia telah mempertaruhkan Harlan dan adalah orang yang sama yang dipinjamkan dia $1.2 juta. Mereka akhirnya mendapat pertengkaran yang tidak menyenangkan apabila pemain X, kerana cemburu, berang. Malam berikutnya, player X telah mengambil permainan daripadanya. Akhirnya di Los Angeles, dalam satu ketika dia duduk di dalam biliknya, dia sedar bahawa kekal kalah tidak akan mengurangkannya. Dia memutuskan untuk pergi ke New York dan mula baru. Pada mulanya di New York, Molly merekrut rakan sepermainan playboy yang berbakat dan mempunyai hubungan baik untuk bermula muslihat bahawa Molly kini berada di bandar. Dia merancang skema untuk mengumpan kelas atasan Big Apple. Permainan poker berlaku apabila Molly menerangkan pendapatannya hampir $5 juta, semuanya diperoleh secara sah. Peniaga kad terbarunya, B, meyakinkannya untuk akhirnya mengambil sebahagian daripada wang periuk itu kerana insiden di mana seorang pemain menipunya, dan itu adalah tambahan kepada wang yang terhutang kepadanya oleh pemain yang tidak dapat ditemui lagi. Dia menyerah kepada cadangan B dalam satu permainan taruhan tinggi di mana periuk berjumlah $3 juta.
Dia kini melanggar undang-undang. Douglas Downey, seorang biasa dan pemabuk, akhirnya kalah dan tidak mempunyai wang untuk membayar ia. Molly menggunakan dak untuk menjemput pemain poker Rusia yang besar dari Brooklyn. Dia berjaya. Mike Davidoff, Ilya dan Alexei Gershin, Shelby Habib adalah tokoh perniagaan dalam bidang mereka sendiri. Mereka menjadikan permainan lebih menarik tetapi tetap kalah. Molly menceritakan bahawa tidak ada cara untuk memberitahu tuan-tuan ini mempunyai rahsia gelap yang mendalam. Lebih-lebih lagi, di pejabat Charlie, Molly menunggu dalam kesunyian sentimental. Charlie tiba dengan berita buruk bahawa rancangannya gagal. Charlie duduk dan bertanya kepada Molly tentang bapanya. Molly mengakui bahawa dia mempunyai banyak tekanan daripada ayahnya, tetapi tiada apa yang dibandingkan dengan bagaimana suka dia terhadapnya. Dalam satu padang pantas yang Charlie tidak boleh campur tangan, Molly berkata dia akan memberitahu semua yang mereka perlukan untuk mengetahui tentang dia tetapi hanya tentang dia. Charlie menyerah diri. Kembali pada zaman kegemilangannya di New York, pemandu dan keselamatannya membawanya pulang. Molly menceritakan bagaimana dia menyukai Pat kerana dia boleh terbuka kepadanya dan tidak menerima penghakiman. Pat meminta bantuannya untuk bertemu dengan beberapa orang dana lindung nilai, yang dia bersetuju untuk bertemu di bar Four Seasons. Dia segera dapat memberitahu bahawa kedua-dua lelaki ini, Paul dan John G, adalah pemungut hutang yang biadab yang mendesaknya untuk mengupah mereka, tetapi dia menolak. Penjaga pintunya menipu Molly untuk mempercayai bahawa dia mempunyai pakej untuknya. Seorang lelaki mengetuk pintunya, mengasarinya, menghempas kepalanya ke dinding, mengambil wangnya, barang kemas, dan emas. Lelaki itu mengancam untuk membunuh ibunya di Telluride, Colorado, kerana dia menjelaskan bahawa menolak Paul dan John G adalah idea yang tidak baik. Molly berada di atas lantai bengkak dan dipukul, dengan tendangan terakhir ke perut Molly hantaran keluar sebagai pergi dengan beg penuh wang tunai. Panggilan daripada Douglas yang mabuk memberitahu dia bahawa dia tidak akan mengecamnya. Semasa perbualan telefon dia menerima mesej teks daripada telefonnya yang lain, memberi amaran dia untuk menjauhkan diri kerana FBI telah menyerbu tempatnya. Dia panik dan bergegas untuk pergi. Kemudian, Molly bersama Charlie di dalam bilik persidangan sedang disoal siasat oleh dua pendakwa raya, Henderson Wellstone, dan seorang lagi. Dia menjawab soalan mereka dengan sabar manakala Charlie jelas kehilangan kesabaran selepas itu 5 jam pemujukan yang tidak berjaya dengan pihak pendakwa. Mereka mendesak Molly untuk bekerjasama dan berdiri sebagai saksi terhadap perusuh Rusia. Untuk membuat dia tidak berjaga-jaga, Henderson membacakan berapa kali namanya disebut daripada Wiretaps Mike Davidoff. Charlie mencemuh pendakwa selepas Molly menjelaskan bahawa mereka merujuk kepada ekstasi. Ini mencetuskan Charlie untuk melakukan deklamasi yang hiruk-pikuk, ganas dan tanpa henti yang menyenaraikan pelbagai sebab Molly boleh mengambil kesempatan, selepas diganggu secara salah oleh pihak berkuasa AS, namun dia tetap berwaspada untuk melindungi semua identiti yang dia tahu, kerana semua tuduhan yang dilukis oleh media dan kerajaan tidak bertimbang rasa terhadap kebenaran, semuanya boleh dibuktikan dengan cakera keras yang dimilikinya. Henderson meninggalkan pencerobohan dan meminta perbincangan peribadi dengan Charlie. Dia mengarahkan Molly untuk menggigit Molly melangkah keluar dari perasaan sentimental. Dia mendapati gelanggang luncur ais. Dia meluncur pantas melepasi Marshall yang memberi amaran kepadanya supaya perlahan. Dia meluncur lebih laju dan lebih laju sehingga satu suara menyuruhnya membengkokkan lututnya. Dalam sekelip mata dia melihat ke kiri dan terhempas. Ia adalah ayahnya. Mereka duduk di atas bangku dan dia memberinya terapi selama 3 tahun dalam masa 3 minit. Tahun 1, Larry menjelaskan dia memilih poker berbanding semua bidang lain yang dia boleh berjaya dalam kerana secara tidak sedar, dia mahu mengawal lelaki berkuasa. Tahun 2, Molly menemui kebenaran mengapa bapanya sentiasa keras terhadapnya. Ia adalah pemangkin yang diperlukan supaya dia dapat meningkatkan 3 pencapaian yang luar biasa pada seorang profesor kolej gaji. Tahun 3, dia mendedahkan kebenaran mengapa Larry kelihatan lebih menyukai abang-abangnya berbanding dia. Dia telah menangkap dia menipu ibunya ketika dia berumur 5 tahun dan walaupun dia pernah tiada ingatan tentangnya, dia secara tidak sedar tahu, yang menyebabkan dia bertindak keluar. Kenyataan tahun 1 hanyalah gangguan untuk membuatkan dia marah. Semuanya kini masuk akal. Emosi timbul, mereka menebus kesalahan dan memeluk satu sama lain.
Charlie menunggu semula di pejabatnya dengan ketegangan di wajahnya. Molly mengejutkannya. Molly anak-anak di sekeliling sehingga Charlie mengganggunya dengan tawaran baharu daripada pihak pendakwa. Dia mendapat kembali wangnya serta faedah dan dia berjalan sebagai pertukaran untuk semua cakera kerasnya. Mereka terlibat dalam pertengkaran sengit kerana Charlie mahu Molly menerima tawaran itu. Tidak terpengaruh dengan hujah Charlie yang meyakinkan, Molly meyakinkan Charlie bahawa dia lebih suka mengaku bersalah daripada memusnahkan lebih banyak nyawa kerana namanya lebih berharga daripada mendapatkannya wang dikembalikan. Molly dan Charlie menunggu di bilik mahkamah ketika Hakim Foxman tiba. Dia bertanya 87 soalan sebelum dia boleh menerima rayuannya. Molly mengaku bersalah. Hakim Foxman meminta pihak pendakwa untuk mendekati dan bercakap dengan mereka secara tertutup. Molly keliru. Hakim Foxman dengan santai mengecam cadangan pendakwa untuk hukuman. Dia menghukum Molly dengan 200 jam perkhidmatan masyarakat, 1 tahun percubaan, dan $200,000 denda sebelum menangguhkan mahkamah. Mereka dilihat meraikan, bergurau tentang bagaimana tiada siapa yang mengacau Blooms, dan bercakap tentang keajaiban Krismas. Semasa keriangan dan kenduri ini, dia disengat oleh realiti pahit yang dia tidak tahu apa berlaku pada hidupnya seterusnya. Mengimbas kembali apa yang berlaku dalam kemalangan itu, dia perlahan-lahan sedar. Molly menegaskan dia baik-baik saja dan meminta bantuan untuk bangun. Dia menceritakan bahawa tidak ada kebaikan yang keluar dari ini kecuali fakta bahawa dia sangat susah nak bunuh. Kamera melintas di atas cerun ke bawah tempat dia berasal sambil memetik Churchill. Untuk definisi kejayaannya, keupayaan untuk bergerak dari kegagalan kepada kegagalan tanpa kerugian semangat. Ranting pain yang memulakan semua ini menonjol di salji. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.